punya bapak buka ini fanfare untuk orang suka-suka hati. Berpisah. Aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam perasaan, Wan. Siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka. Kau tuduhan je? Tulen bang. Oh, tulen je. Buka seluar kau tengok. Tolonglah bang, nak kena makan lah bang. Orang putih ke, orang hitam ke, orang coklat ke, orang biru ke. Kita orang Malaysia kan? Assalamualaikum dan hai. Kembali lagi ke rancangan Main Wayang di mana kita akan menemu bual secara santai penggiat dan peminat filem tempatan. So, kita nak temu bual ni dalam lebih kepada nak tanya pengalaman peribadi kita punya guest untuk dia bincangkan tentang topik-topik filem yang Disney yang pilih. Filem apa yang dia nak cakap. So, tanpa membuangkan masa lagi, tanpa melengahkan masa lagi yang sebetulnya saya tampilkan sekali lagi Cik Rakib Rosli, channel manager Sia. Hi. Hi. Bye. Hi, bye. Relax lah. Baru masuk. Saya tu kita. Masuk. Standard lah tu kan. Alright then. Sebab, okay. Untuk filem kali ni ya kan, macam aku dapat tahu yang salah satu filem yang menjadi hang punya agak favourite lah. Favourite ialah Rabbit Lapuk. Yes. Rabbit Lapuk arahan Aziz Sata. Oh, Aziz Sata. Tahun 79 kalau tak silap aku. Dia cerita komedi tapi dia bertemakan askar. Betul. Kan? Macam selalunya kebanyakan cerita, kalau cerita askar ni cerita perang lah. Perang, tembak-tembak, dia cerita serius. Tapi yang ni dia lain sikit. Dia macam cerita komedi. Kan? Perang komedi macam sebab dia ada lapuk dia tu. Dia ada lapuk dia tu. Depan daripada ada lapuk. Tajuk pun dia dah macam nak tampilkan yang okey ni cerita komedi ya kan. Tapi itulah macam yang apa yang hang rasa menariknya Rabbit Lapuk ni di mata hang. Rabbit Lapuk. Okey. Bagi aku bila aku tengok Rabbit Lapuk ni, okey, senang cerita kebanyakan filem-filem yang aku tengok masa aku kecil. Okey. Aku membesar dengan filem-filem yang senang. Filem-filem yang dekat Sia ni aku membesar dengan filem-filem ni. Okey. So bila aku nak cerita balik pengalaman, aku akan imbas balik masa aku kecil, aku remaja, aku besar. Dan dewasa sekarang ni lah kan. Okey. So Rabbit Lapuk ni aku tengok sebab bila kau kecil-kecil, kalau cerita-cerita kau nak jadi apa? Selalu orang tanya lah kan. Selalu kau cakap kau nak jadi apa? Okey. Macam aku nak jadi polis. Okey. Aku nak jadi askar. Aku polis dengan askar kot orang kecil. Cerita standard lah budak-budak standard waktu cerita tu polis kan. dengan askar. So bila ada filem pasal askar mesti tengok. Okey. Bila tengok macam seronok lah. Layan pula. Macam layan lah. Seronok je, gelak je dengan cerita ni. Askar macam ni ke? So sekecil lah. Pengalaman sekecil tengok. Bila tu macam okey. Aku tengok filem Rabbit Lapuk ni buat aku nak jadi askar. Okey. Cara sebab cerita ni kan dia dari awal. Daripada awal si Badul dia macam budak nakal kan. Kutu kampung. Daripada kan. awal lah macam memang haril lah. Lepas tu tiba masuk askar. Masuk askar dia dah okey sikit, disiplin. Lepas tu tiba jadi hero, ending dia yang hero. Kita ending dulu kan. Kita terus jadi hero. So bila kau tengok benda tu macam semua orang boleh buat macam tu. Macam senang. Macam senang jadi askar kan. Macam seronok je. Itulah macam Rabbit Lapuk yang aku dah boleh kata. Lepas tu pergi lah. Dia dalam macam aku tengok lah macam Rabbit Lapuk kan. Dia macam pertama kali hang tengok dekat mana? Dekat wayang ataupun TV? Rabbit Lapuk aku rasa zaman aku wayang dah tak ada lagi dah. Bukan wayang tak ada, macam bukan kat wayang lah. Dia 79 ada yang ngechat. 79. Oh maksudnya okey. 79 aku TV lah maksudnya. TV lah. Memang kat tengok kat TV lah. TV okey macam aku pula first time kalau aku tengok Rabbit Lapuk dulu, saya ingat aku zaman dah ada VCD. VCD awal 2000 lah. Aku macam lewat sikit lah. Macam aku tengok VCD Rabbit Lapuk Rabbit Lapuk. Itu pun aku rasa macam tanpa disengajakan lah. Macam tiba-tiba ada macam ada CD Rabbit Lapuk kan. Itu cerita apa ni kan? Ori Ciplak kan? Ori Ciplak. Itu aku rasa start rompak. Beli mah. Aku
rasa yang RM5 lah, yang RM5. Dulu tak ada siar. Dulu tak ada siap. Itu je yang mampu. Dulu tak ada siar, sekarang ada Dia siar. macam lapuk kan. Tiba-tiba macam aku macam sebelum tu aku dah biasa tengok bujang lapuk. Oh, kau Sini tengok bujang mesti sebab lapuk juga. Sebab branding lapuk tu kan. Okey, Macam faham. tiba-tiba Prebet lapuk, cerita apa ni kan. Tengok ada colour pula kan. Lepas tu macam okey layan juga nak. So, kau Cerita komedi kan. Kau tengok VCD lah. Zaman VCD lah. Masa Aku first zaman time TV lah sebab banyak keluar TV. okey. TV. Saya memang RTM lah banyak kali keluar macam Betul. So, boleh kata aku rasa memang lah. Raya mesti keluar. Betul. Merdeka keluar. Kemudian hujung tahun keluar. So one of the reason Dia jadi macam satu budaya lah kot macam kalau ada hari-hari yang special macam tu dia akan ada satu tayangan khas. Hari pahlawan dia. Sebab dia macam kira bukanlah nak kata repeat tapi memang khas kan memang askar dia khas. akan ditayangkan pada hari-hari yang tertentu macam tu lah. Kira ada tema. Ada tema dia. Sebab Macam dalam Prebet Lapuk sendiri kan dia macam dia tak ada lah macam scene meletup-letup sangat. Dia ada scene tembak-menembak tu ada tapi dia taklah macam dia kira wow sangat. dia bukan jual action lah. Betul. Dia macam action dia tu macam kurang tapi Tapi jalan cerita dia cantik tau. Jalan cerita dia cantik. aku nampak pun macam tu juga. Dan cerita dia. Sebab kata tadi ada pada awal lepas tu dia masuk. Macam mana? Maknanya kau boleh nampak macam mana nak jadi askar ni macam mana? Yes, Aku ingat lagi scene awal-awal datang. Sikit je tuan. Sikit je. Tak nak potong sangat lebih. Aku rasa semua orang mungkin orang yang baru-baru nak masuk askar ni dia akan melalui benda yang sama dan dia pun akan minta benda-benda yang macam tu lah, tapi takkan dilayan lah dekat kau dalam tak tahu camp kan tu. kita tak tahu siapa yang tak pernah masuk askar tu mesti tak tahu macam mana kan. Ya, betul. Ingat macam boleh sikit putih sikit. Dia ingat macam potong rambut biasa kan. Sekali kau tebas. So memang Memang kena tebas apa. Kan saja. Lepas tu kena berkawat. Kena berkawat setiap hari. Semayang berkawat. Betul. Aku tengok macam Itu dia nak terapkan disiplin seorang askar kan. Dia tunjukkan aku rasa agak detail juga Kan? pengarah tunjuk dalam cerita tu. kan tak adalah macam mana detail lah. dia Orang agak boleh nampak detail. lah bayangkan macam mana nak jadi askar tu apa semua. Cuci senjata kan. Ni senjata. Yang ada kotor sikit kena calik kan. Maknanya berminyak mana tak bersih. Dia macam okey, cerita ni macam bila kita tengok waktu dah dewasa, kita nampak macam okey, perjalanan seorang askar tu nak jadi seorang askar tu bukanlah satu yang sangat mudah kan. Dia kena buat banyak benda kan. Dia kena belajar banyak benda, berkawat, senjata, disiplin. Dia kena patuh kepada dia punya leader dia kan. Dia punya pegawai dia tu kena training even dia dah pencen pun hang still kena sebab ada satu scene yang Ed Osmera jumpa balik dengan dia jumpa tuan dia jumpa tuan dia balik. Lala bapak Badul yang cerita kan Badul. Dia punya guru dia dulu. Macam, even disiplin tu masih dikekalkan. Aku suka scene macam tu dah macam dia macam macam ingat kan orang biasa tapi bila nampak dia terus hormat. Macam sebab dalam cerita tu kan macam kita ingat kan watak Aziz Sattar dalam cerita bapak Badul dalam cerita tu dia orang kampung biasa je. Rupanya dia ni pernah jadi seorang pegawai dulu kan. Pegawai betul. Tapi dia punya appearance dia macam orang kampung biasa kan. Tapi bila dia punya anak murid dia jumpa dia balik, dia macam kena macam anak murid dia sekarang nak jaga anak dia pula ajar anak dia. tuan dia dulu kan. So, macam brilliant jugalah aku nampak dia punya disambungkan benda tu. Bijak juga ada connection lah. Ada connection lah. Tak adalah macam masa tak adalah macam tiba-tiba random je kan dia macam betul. macam ada tak dalam cerita Prebet Lapuk tu kan macam scene ataupun scene yang bagi hang macam tak ada pun tak apa. Ada tak dalam cerita tu? Macam aku ada macam kau ada? Aku rasa aku ada. Kau cerita dulu. Aku rasa scene yang Badul dengan Tawil nak kena jaga mayat tu. Aku rasa benda tu mimpi. Benda tu dia macam dia macam nak ke dragging jugalah benda tu tapi cukup minit kot. Aku rasa macam tu. Direct Kita assume macam tu. Assume macam tu. Tak tahu lah apa niat sebenar dia tapi aku macam rasa tak relevan lah kan. tiba-tiba dia macam dia nak masukkan seram sikit. Macam benda tu sepatutnya dia mungkin rupanya Badul mimpi macam tidur kat hutan macam mimpi macam yalah aku maybe nak masuk seram yang komedi jugalah. Komedi lah. Aku rasa sebab mungkin tu sebab cerita komedi
Oh, bagi kau macam scene tu tak berapa lah. Kalau dia ada okey, tak ada pun lagi okey. Tak ada pun okey lah. Macam tak ada berkesan lah. Aku scene apa Dia ada juga scene-scene yang dia endorse macam Mitsubishi. Oh, Endorsement Mitsubishi kan. Sekarang tak ada macam tu kan? Filem macam tu? Dia tak obvious macam tak dulu obvious lah. Kan? Gitu orang kan. Agak scene macam tu macam tak perlu ada pun. Gallant. Tapi kalau tak ada pun sayang juga sebab aku ingat kalau part Mitsubishi tu aku okey lah. Tapi pada yang kata part yang hantu tu betul juga. Aku tak terfikir lah. Aku sebab dia tak ganggu pun jalan cerita tu kalau kita tapi buang. Tapi kata tak ada pun tak apa. Kalau yang scene yang kereta tu mungkin dia mengganggu juga sebab sebelum tu kan ada scene yang kereta tu dilanggar. Lepas tu nak beli kereta baru. Itu kira product placement lah. Jalan cerita dia kena lah. Kena. Mau beli mobil. Boleh lah. Saya sangat suka dengan mobil boleh ini. Boleh dialog dia lah. Saya suka kereta ini. Dah bodoh, aku dah beli. Mari kita balik. Petang nanti hantar. Macam tu tuan dia beli kereta. Mudah gila nak beli kereta dulu. Ini berapa galon ni kan minyak berapa galon? Berapa galon? Borak dia. Ada dah beli. Beli satu. Dia pegangan dia. Okey lah. Tapi aku rasa bagi aku tak ada. Aku jenis yang kalau tengok filem kan, aku tengok cerita aku jenis layan je lah. Aku jenis layan dia. Tak perlu nak fikir ni patut ada, ni patut. Aku yang patut ada, patut tak ada, aku tak ingat. Aku cuma ingat scene memorial tu. Yang macam terus ingat lah. Macam apa banyak. Tawil tu lah, tawil. Macam pada kalau apa-apa dia kalau nak selamat dia bagi tawil lah. Tawil yang kena kan. Dia lepaskan ke tawil. Lepaskan tawil. Tawil lah layan. Tapi macam dalam cerita komedi yang bertema kat askar ni pun dia mesti ada macam scene yang lagu yang naikkan semangat kan. Macam okey lah macam lagu-lagu yang ada dalam cerita tu. Dia punya intro kan ada lagu dia kan. Kawan. Tu nak dalam truck kan. Lagu tu macam bila kau dengar meremang tu. Macam feel tu macam cuma dah besar kau tak rasa mana ada askar. Ada ke askar on the way nak pergi tu? Dia lebih kepada macam askar waktu macam aku bukanlah dulu hampir PLKN lah. Aku PLKN dulu. So macam kalau nak menuju ke macam dari kita punya camp nak ke macam tempat Flying Fox ke apa kan, kita jalan kaki. So sambil berkawat jalan kaki tu akan menyanyi lah lagu-lagu yang macam tu. Kau tengah fikir tak boleh ke askar aku dulu masuklah juga. Aku dulu sebab masa aku sekolah aku masuk cadet. Aku masa kat U aku masuk Seattle. So aku macam terfikir ada betul ke boleh nyanyi kan? Mungkin ada lah kot. Ada. Tapi dia dalam tak adalah askar Syria semua jangan. Dia lebih kepada nak macam kita nak menuju ke satu tempat tu kan dia ambil masa tempohan. So askar ni itulah hiburan yang dia boleh buat kan. Lagu tu meremang macam walaupun dia lagu kelakar tapi dia macam dia still memberi satu injection dekat minda kita macam semangat kita nak semangat. Askar ni dia walaupun dia macam mana pun dia nak berhadapan dengan musuh ke apa kan, tapi dia still kena macam sentiasa bersemangat, bersedia kan. Betul. Tanpa dia scene lagu-lagu. So macam scene lagu-lagu dalam cerita even masa intro pun masa dari Badul nak daftar apa semua kan dia ada check up apa semua kan. Macam lagu tu memang fit lah dengan tu yang dia tunjuk lah cara-cara macam masih nak ada register kan. Ambil baju apa semua. Makan, diorang makan. Kira aku rasa Pebek Lapuk walaupun nak dia cerita ringan tapi info dia tak ringan. Betul. Info dia padat. Dia detailing story dia tu padat kan. Aku rasa pengarah Aziz Attar dia memang tak ada macam sambil lewa macam dia tak sambil lewa betul. Tengah filem kan tiba-tiba jam scene kan. Benda ni tiba-tiba kau part ni kan. Macam ni dia cantum, dia blend benda tu. Digarap dengan penuh satu persatu. Gaya profesional sikit. Macam Datuk Yusof Aslam. Tak lah. Macam tu saya. Kau confident macam TV siang benda. Nanti kita beli. Edit. Sebab
Perebet Lapuk dia tak ada sambungan kan. Dia macam dia ada. Ada. Aku kau cakap dia semangat aku, dia sebenarnya Perebet Lapuk sambungan dia Dara Satria tau. Oh ya. Sebab dalam cerita, tapi aku pelik kenapa Badul, sebab dalam Perebet Lapuk Badul macam power kan, maknanya kau akan nampak dia jadi pegawai. Okey. Tapi bila Dara Satria dia macam dia turun pangkat. Pangkat tu lagi. Macam tak dia. Dia macam unofficial punya sambungan ke? Tapi aku rasa sambungan, tapi mungkin aku salah, aku tak pasti lah. Okey. Tapi aku rasa macam itu sambungan sebab Badul ada dalam cerita Dara Satria. Okey. Dara Satria pun tentera darat kan? Tentera darat. Yang Ahmad Syah Bakun. Okey. Habis tu cerita lain lah. Tapi aku rasa itu lah sambungan dia. Oh. Cuma yang ni Perebet Lapuk tak ada galak kan. Perebet Lapuk tak ada yang galak. Tak ada galak. Dara Satria. Mungkin Dara Satria serius sikit. Ya betul. Serius. Dia ada scene yang memang kena bom, Jalan kena cerita tembak. pun serius. Cuma aku rasa itu kesinambungan Perebet Lapuk, tapi Lapuk Badul tu je dia bawa. Watak satu watak tu Badul dia tu masukkan. Sama mungkin secara tak langsung atau mungkin saja je kot macam itulah. Tapi sebab kalau nak kata, tapi kau nak hantar macam Perebet Lapuk dua yang betul-betul saya bukan tak ada kot. Sebab dia memang stand alone macam tu stand Perebet alone. Lapuk tu. Sebab dia satu komedi. Sebab komedi jarang kan dia macam nak sambung, macam nak buat. Ada tapi jarang lah. Macam apa nak buat lagi. Kalau disambung pun macam tak kena orang lah. still akan compare dengan yang first. Sebab masa jadi perebet lah baru okey. Kan tiba-tiba baru jadi pegawai, kau nak buat macam mana? Cerita lawak. Betul lah. Susah sikit lah nak susah komedikan benda tu. Nak komedikan pegawai Badul lah jadi. Kan pegawai buat lawak bodoh macam tu kan. Macam perebet ni mungkin dia ada sedikit Nama perangai perebet. kampung dia tu still ada kan. So itulah. acceptable lah benda tu. Betul. Macam okey lah, Perebet Lapuk dia macam dia berdiri dengan sendirinya dekat satu level dekat sejarah kita, sejarah filem kita. Lepas tu banyak kali lah tengok Perebet Lapuk. Tak kira. Asal ada tengok, asal Confirm. ada. Itu memang filem. Taklah sebab aku rasa memang tiap-tiap tahun kita merdeka. Tiap-tiap tahun aku boleh kata, bagi aku tiap-tiap tahun benda tu keluar. Kalau zaman dulu TV mesti keluar. Bila dah ada yang satelit pun ada juga keluar. Betul. So aku rasa memang dia tema kena dengan bulan kemerdekaan macam tu kan. Aku rasa itulah, daripada kecil sampai besar memang banyak kali, tapi tak bosan-bosan. Tak bosan-bosan. Tak bosan-bosan. Kalau tengok lekat. Okey. Aku rasa sampai hang boleh hafal kot dialog-dialog dalam cerita tu. Boleh lah dia, tapi bila kena masuk dalam cerita dia. Dia tak boleh tiba-tiba nak masuk. Dia tak boleh masuk. Dia tak ada yang situ, tapi bila dengar ada macam tadi lah nak beli mobil. Dia spontan dia masuk. Dialog dia spontan dia jalan dia. Tak boleh tuan. Product placement dia still ada product placement dalam cerita dulu-dulu. Orang perasan tak perasan je lah. Tapi dia tak ada banyak tu, dia cuma dia ada dia scene Badul kemas katil kejap je. Pelesit ni kejap je. Tu hilang Ismail lah dia punya tu. Dia punya jurulatih dia. Kawan-kawan kampung kan. Kalau aku ingat awal scene domain dam sama-sama. Baru tak masuk lagi. Lepas tu bila kat sana baru ingat boleh lah kau team. Rupanya tak. Askar lain. Dan dia pula ada penjelasan untuk situ. Ada jelasan kenapa walaupun kawan kat kampung. Tapi kat dalam ni dia jurulatih, sebagai jurulatih dia kena didik betul-betul lah. Tak adalah macam mana. Dia mendidik jugalah filem tu macam kau macam ni. Yalah, tak semestinya kita kawan dekat kampung. Tak ada kroni lah. Tak ada kroni lah. Walaupun itulah. Dia macam apa? Selain daripada disiplin, dia juga macam moral dia macam dalam camp kita totally berbeza kan. Ikut pangkat lah, sebagai disiplin lah. Disiplin dan pangkat tu hang kena hormat lah kan. Pangkat orang yang lebih. Tak kisahlah macam orang muda ke, tua ke, dia tu ke, walau sebab dia ada pangkat tu memang satu itulah. Betul. Dalam ATM sendiri pun benda tu memang dititik beratkan. Mana-mana badan unit beruniform pun aku rasa benda tu benda yang sama kan. Tapi dalam cerita Perebet Lapuk ni dia memang detailing dia untuk dia nak justify benda tu kan. Bagi dia macam detail lah, walaupun cerita ringan tapi detail dia tu sampai. Maknanya detail dia ada. Dia macam betul lah satu-satu benda
Mungkin aku rasa lah mungkin tentu pengarah dia pun refer pada ATM Betul. pegawai, Sebab dia shooting pun semua pun dia still so minta nasihat daripada tadi ada ATM shot semua. sendiri buat kan. Maknanya menggambarkanlah zaman tu macam mana nak jadi askar, macam mana kehidupan orang askar. Waktu start training sampailah ada operasi. Operasi kan. Kalau zaman dulu kan komunis kan. Zaman cerita tu tayang masa tu masih lagi ada komunis kat masuk hutan kan. Masuk hutan lagi. Dulu bila nak jadi askar memang masuk hutan perang komunis. Betul. Sampai tahun berapa komunis aku tak pasti, tapi itulah. Dia perjanjian damai tu sampai tahun 89. Perjanjian Hatnyai kata aku. Aku tak tahu langsung. Buat kat Bangkok. Sejarah confirm A ni SPM ni. Saya tengok TV je. Tengok sejarah aku SPM B. B. Aku rahsia. Tapi tak gagal lah. Tak gagal. Sejarah gagal malu. Kalau tanya sejarah filem, aku A. Jaga yang fakta ni. Dia tu lah sebab dia still ada referen isu semasa juga kan. Macam kalau masuk hutan lawan, dia tak sebut directly komunis, dia sebut musuh kan. Tapi kita faham lah zaman tu kalau kita relate balik, dia sebut musuh. Musuh. Komunis Dia tak sebut komunis. Kita nak berhadapan dengan musuh lebih kurang macam tu lah. Tapi bila kita patah balik, kita tengok zaman tu memang musuh apa aja yang kan konfrontasi dah tamat apa semua kan. Tapi dengan komunis zaman sekarang askar nak buat cerita macam tu susah sikit kan. Dia macam zaman sekarang dia akan masukkan villain dia tak tahu siapa. Operasi dia lebih macam lawan lanun. Operasi dekat luar negara. Dia akan pakai tema-tema macam tu. Malaysia dah aman. Tapi still dia macam kalau nak compare tu macam tak adil. Tapi dia dah berevolusi. Cerita perang ni dia dah berevolusi. So dulu macam aku kata dalam Sotera tadi pun macam tu juga kan. Dia macam betul. Sebab cerita perang tahun 80-an ni dia kebanyakannya dia memang masuk hutan komunis. Masuk hutan komunis. Tak ada yang lain-lain kan. Macam lebih daripada tu mungkin belum lagi lah kan. Dia lebih kepada nak melawan dengan komunis lah. 80-an. Itu kira itu dia punya guideline dia lah. Dia punya time frame dia memang macam tu. Dia dibuat pada zaman tu memang macam sekarang ni yang aku perasan dia lebih kepada nak lawan macam tu lah, lanun, macam operasi dekat luar negara. Pergi keluar macam kita pun ada hantar askar kita dekat luar negara apa semua kan. So pengalaman lain sikit lah dia lain sikit. Dia punya fokus dia tu lain. Dia setting tempat dia tu bukan dekat dia mungkin kurang sikit dekat tanah air. Dalam negeri lah. So kebanyakan semua setting cerita yang berlaku kat luar negara. Kebanyakannya macam tu lah. Kalau nak dalam negeri nak tak nak kena sebut sejarah dia lah. Dia still lah sebab ada juga filem yang dia adaptasi daripada isu yang serangan di Lahad Datu semua kan. Itu baru recently lah dia akan ambil dia ambil yang kisah-kisah kisah-kisah yang lokal macam tu. Betul kan? Tapi kalau kita patah balik tengok balik yang zaman Private At least orang tahu jugalah dulu kira macam zaman-zaman yang budak-budak Gen X. Gen X. Budak-budak mana dia tak tahu dulu Malaysia ada konfrontasi dengan itulah kan. So at least bila tengok filem tu dah boleh tahu dulu Malaysia orang ada isu. Ada isu politik. Walaupun dah mungkin sejarah ada tapi at least gambaran filem tu lebih penting. Gambaran tu lah. Sebab kalau kadang-kadang kalau kita refer buku kadang-kadang gambaran tu mungkin kurang jelas semua kan. Tapi dengan adanya filem-filem yang macam Private Lapuk ni dia lebih kepada dia visualkan. Dia visualkan. Dia macam archive jugalah benda-benda ni. Betul. Dia macam lah tak adalah macam apa dia kata macam bukan hiburan semata lah. Betul. Dia peranan dia lebih pada lebih dia. Kau nak baca kadang kau nak baca macam bosan nak baca kan. Bila kau tengok setengah orang dia tak boleh nak terima daripada pembacaan. Dia kena dia visual. Dia kena visual. Lebih melekat. Setengah orang mungkin dia okey untuk pembacaan. Tapi filem dulu macam tu kan. Dia macam ada something. Dia mudah melekat. Mudah melekat kan dia ada something dia nak sampai bukan macam janji kita keluar. Dia tak nampak asal boleh sangatlah. Asal boleh.
Itu tajuk lain. Asal boleh. Dia tak nampak macam asal boleh sangat. Macam ada reason. Ada reason dia keluar filem tu. Detailing dia okey. Menepati lah story tu. Dan dia punya execution pun boleh diterima lah kan. Filem zaman dulu memang macam tu kan. Zaman-zaman Walaupun dia mungkin dari segi equipment mungkin tak secanggih sekarang. Yelah, kan? kalau macam nak kata Apa yang ada efek ke apa. Efek tu kita tolak tepi dulu. Tolak tepi lah. Cerita film. The story ataupun skrip dia. Walaupun kadang-kadang bahasa baku kan. Tapi okey lah kita layan. Bahasa baku. Saya filem tak ada. Filem baku itu cerita nanti. Cerita nanti. Aku ingat ada satu filem bahasa baku ni. Tapi itu next. Cerita lain lah. Next lah. Okay. Kalau nak tahu filem apa yang Rakib maksudkan, nantikan. Kalau dijemput lagi. Kalau dijemput lagi, kita akan make sure kita akan jemput. Kita panggil sekali lagi Rakib untuk membicarakan benda tu, filem tu, yang dia cakap filem baku tu, dan semestinya di rancangan Main Wayang. So, terima kasih Rakib. Sama. Yang sudi sekali lagi berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat tentang filem Perebet Lapuk. Yes. Jangan lupa saksikan Main Wayang di episod yang akan datang. Perebet Lapuk. Main Wayang. Perebet Lapuk kena macam ni. Macam ni. Okey. Perebet Lapuk. Main Wayang? Ha? Main Wayang? Okey.